Baru je meninggal. Tak lama mana. Dalam beberapa tahun yang lepas baru saja meninggal dunia. Tapi beliau ni meninggalkan satu sumbangan yang cukup besar, terutamanya dalam dakwah Islamiah. Peringkat dakwah Islamiah bukan saja di negara beliau, bahkan di seluruh dunia. Dan antara buku yang ditulis oleh beliau yang paling glamour lah, yang biasa, yang familiar orang kata, buku ni lah. Buku Apa Ertinya Saya Menganut Islam. Simple je buku ni tuan-tuan. Dia merupakan checklist. Kita yang selama ni menggelarkan diri kita sebagai seorang Islam, kita pakat bermuhasabah balik, cek balik. Betul ke tak betul keislaman yang kita akui selama ni. Jadi Dr. Fathah Yakan ni tuan-tuan, dia bukan orang yang background Islamic study dah. Ijazah dia, sarjana dia ambil dalam bidang mekanikal. Dia ni orang mekanikal, orang kejuruteraan. Lancar-lancar lah. Doktor dia baru dia ambil dalam bab Islamic study. Tapi itu bukan menghalang seorang itu yang tak ada background agama untuk cakap, untuk menulis, untuk berkarya dalam bab agama. Sebab Islam ini milik kita semua. Yang nak cakap tentang Islam ni, yang nak memperjuangkan Islam ni bukan kerja ustaz, mereka yang datang keluar daripada pondok, balik daripada Al-Azhar, mengaji di UKM dalam ilmu Islam. Tak. Semua orang. Wa imma dia tu kerja di pejabat pun, wa imma dia tu kerja di JKA, wa imma kerja dia tu seorang petani. Islam ni kita kena cakap. Bukan main kita dengar je. Tak. Semua orang berhak untuk cakap, tapi atas dasar ilmu. Jadi muslimin muslimat rahimakumullah, kita ni kita dulu bahasa kita ni, dan mudahnya kita ni dipermudahkan oleh Dr. Fathah Yakan sebab kita ni sasaran dia golongan muda-mudi. Ni kita ni untuk bacaan ringan muda-mudi. Sebab tu kalau budak-budak di universiti, sama ada universiti tempatan, universiti luar negara, mereka jadikan ni teks usrah. Panggil 2-3 orang brother sister, duk baca. Ada seorang hak jadi nakik, dia baca, dia huraikan anak-anak kita. Sebab tu tuan-tuan, anak-anak di universiti kena duduk dalam usrah. Kalau tak, liar. Kitab ni khas dia buat untuk orang muda-muda. Sebab orang muda-muda ni aset yang sangat penting dalam Islam. Sangat penting. Bukan kata orang tua-tua tak penting, bukan kata orang lama-lama tak penting. Orang muda ni kena jaga betul-betul. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW diperkuatkan oleh para sahabat. Yang duduk di sekeliling Nabi ni sahabat-sahabat, majoritinya orang muda. Hak susah senang berjuang dengan Rasulullah orang muda-muda. Sebab itu orang muda ni tuan-tuan, Tuhan beri pada dia banyak kelebihan. Tuhan sayang, Allah sayang pada orang tua yang rajin buat ibadah. Tapi Allah lagi sayang pada orang muda yang banyak buat ibadah. Allah bangga di hadapan malaikat, tunjuk pada malaikat, ni dia hamba aku orang muda. Ada orang muda hak rajin dan tekun beribadah. Sebab itu specialnya orang muda, dia masuk dalam 7 golongan yang Allah beri pada dia naungan pada hari mahsyar. Sebab apa? Rajin buat ibadah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Tekannya Dr. Fathah Yakan pada orang muda ni pasal apa? Hari ni orang muda dengan kelebihan kekuatan akal dia. Orang muda tuan-tuan, akal dia kuat. Sekali dia dengar, lama dia boleh ingat. Tak macam orang tua-tua. Kita makna saya kadang-kadang pemilihan bahasa saya tu tak sesuai sangat. Saya ni bukan orang utara. Saya orang Pantai Timur. Kalau kadang-kadang bunyi slang-slang Pantai Timur tu agak-agak buat-buat faham lah. Orang muda ni tuan-tuan, ingatan ni macam anak-anak kita ni. Sebab tu orang kata belajar di usia muda ni macam mengukir di atas batu. Dia ingat betul-betul.
Sebab tu budak-budak muda kita kena suruh dia belajar. Belajar di usia tua macam kita menulis di atas air. Hilang 10 kali baca dah ingat. Tak ingat ustaz. Ustaz baca malah tak ingat. Duk ngapal sifat 20 buih mulut. Tak ingat. Sifat salbiah berapa? Tak ingat. Puluh ustaz dah ngajak tak ingat. Pasal kemampuan tu Tuhan dah tahu. Orang muda ni otak dia cerdas, idea dia banyak, tenaga dia hebat. Sebab tu kalau bagi program orang muda yang organize, dia grand, dia hebat. Cumanya orang muda ni dia gopoh sikit pasal pengalaman dia kurang, dia meloncat lebih sikit. Jadi orang hak lama ni kena perhati, gaya lebih sikit meloncat, kita kendurkan dia balik. Itu dia kata adanya kesinambungan antara golongan lama dengan golongan muda. Sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Ali, siapa tak kenal? Seorang muda yang bijaksana. Tapi ada pula sahabat Nabi nama Abu Bakar, orang yang berusia, yang bijak, yang berhemah, lagi diplomatik. Muslimin-muslimat rahimakumullah. Tenaga orang muda ni kalau kita tak gunakan betul-betul untuk membangunkan Islam dalam kawasan kita, kita cakap dalam kawasan taman ni, Serai Setia, kita bercakap, kita direct dulu. Orang muda kalau kita tak gunakan kekuatan yang ada pada dia hari ni, mesti sekolah ni, sekolah dak budak-budak muda kita mana dak surah ni ya, surah mana? Mana orang muda? Dok buat kerja matematik ke, cikgu? Ada kerja lagi ke bagi? Cikgu bagi kerja siap bulan 1 hantar belaka kerja rumah. Ada tak? Tak ada. Cikgu balik kampung, cikgu balik Terengganu ah. Lu ni main bot banjir, tahan jaring cikgu. Ada. Anak-anak kita mana? Nak kata ngulang kaji, nak kata tuition habis dah. Ada pun ada lah segelintir yang ambil SPM. Tu je, tak habis dah cikgu SPM. Habis dah? Oh, kalau tu ada. Tak ada. Pasal apa? Tak minat. Pasal dia berasa majlis-majlis yang ada, yang dianjurkan oleh surau, oleh masjid, untuk orang tua-tua. Orang muda tak duduk masjid. Hak pelat-pelat lah. Hak jenis budak muda, hak sibik dia kata, budak nak yang pergi masjid ni. Hak lain duk main motor, hurang-hurang. Ambil mana duit beli motor? Ayah beli. Ayah pun 2 kali 5 dengan anak lah. Kat sini lah, jemaah lah. Kita kat kata lah. Di sekolah. Lu mana anak kita duk picit remote TV. Tuk tak. TV tu tak ada tutup. 24 jam, mana ada tutup? Rumah kita duk tu lah. Sampai pukul 2 pagi tak tidur lagi. Benda tengok tau. Kita pun tak reti nak kontrol anak kita. Ada orang kata udah 10.30 tutup TV mah tidur, esok bangun main subuh. Tak ada. Kau sedakmu mau tengok TV berapa lama bang? Hak bayar TV tu siapa? Hak beli TV tu ayah. Hak bayar duit bil api, bil elektrik siapa? Ayah. Hak bayar bil extra siapa? Ayah. Tapi anak guna tak ada time. Itu ni nak ceritalah ya kuda. Rumah kita macam-macam perkakas elektrik. Tapi perkakas elektrik semua kita boleh kontrol. Tidak? Lampu ada masa jam kita padam. Maghrib kita buka, nak tidur padam, buka lampu luar, buat lampu jaga. Periuk nasi, ada timer, set time dia. Masak tak, dia menendang. Mana dia menyala sampai 2 jam masak nasi, angin nasi. Mesin basuh, ada timer, berapa kilo kita nak basuh? 6 kilo. 30 minit, selesai sekali dengan spin. Blender, ada timer. Microwave, ada timer. Aircon, ada timer. Kipas pun ada timer. Set berapa jam, mati. Tapi TV tak ada timer. Itu hak 24 jam. Sampai anak kita tidur depan TV, celik mata, buka TV.
Tak guna. Siapa cikgu mereka? TV. Segala benda TV yang ajar. Cara mereka bercakap TV. Cara mereka berpakaian TV. Tak. Hari ni pakaian bukan main boleh beli-beli je kat nak. Ayo tak pakai baju ini kotak-kotak macam zaman bila ni. Tak mau. TV. Apa ayah kasut ada 4 line, orang kasut 3 line Adidas. Tak mau. Sama je Abibah Adidas. Mana sama, malu ayah. Pasal apa? TV. Beli burger. Burger apa ni ayah? Kita nak McDonald. Sama je roti, daging, keju. Orang mau nak McDonald. Pasal apa yang tentukan makanan mesti McDonald kalau burger? TV. Cara hidup, berkawan, handphone, TV. Last sekali tuan-tuan, TV ni merupakan cikgu mereka. Cikgu. Cara hidup mereka. Kalau kita cara hidup ni bahasa Arab dipanggil din, agama. Bahasa Melayu agama. Agama ni cara hidup. Maknanya apa dia? Daripada kita mula hidup sampai kita mati. Daripada pagi sampai kita pejam mata. Dari kita berpakaian sampai masuk jamban. Semuanya diajar oleh Islam. Tapi dah anak kita tak lagi guna cara hidup Islam. Cara hidup mereka telah ditentukan oleh TV. Siapa buat TV? Siapa susun rancangan dalam TV? Tahu ke? Saya tahu. Tak tu kadang-kadang anak-anak kita keluar kataan pelik. Keluar tuan-tuan kataan pelik-pelik. Cuma depan kita je tak keluar. Dia takut kena tempeleng dengan ayah dia. Tapi dengan kawan-kawan dia, ui, caci maki ni biasa. Hang kata bapak aku kata kat bapak hang. Bukan budak sekolah. Ikut tahu kan? Tak percaya pergi masuk cyber cafe tu. Sekali-kali lagi mengendak kat cyber cafe tu. Kalau tak ada anak kita pun anak orang lebih kurang dia. Cakap bungkang hak ni kata hak ni kata hak ni bodoh hak ni kata. Subhanallah. Main mana bacaan ni? Ayah cakap tak mak lagu tu ke? Tak. Tok Wan ngajar cucu lagu tu ke? Tak. Pasal dalam TV. Tak guna. Kata bengong. Hak tu baru kata gitu. Belum hak maki-maki. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi kita sebagai ketua keluarga, tugas mendidik anak-anak ni tugas kita. Ini bukan di mall bang. Tugas kita bang. Anak-anak ni bawah kita. Bukan setakat baju sekolah, bukan setakat makan hak sumbat dalam mulut dia, bahkan cara hidup dia, pendidikan yang perlu ada pada dia, tanggungjawab kita. Allah pesan dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu, hei orang-orang yang beriman. Siapa dia orang-orang yang beriman? Kita lah, insya-Allah. Sedap mulut ustaz kata kita ni orang beriman. Bukan aku cakap, Tuhan cakap. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang mengimarahkan rumah Allah. Siapa dia? Tuan. Hak menghidupkan majlis di rumah Allah. Imarah ni bukan makna semayang bang ya. Bukan hanya semayang bang, mengimarahkan program, menghidupkan program. Inilah bukti orang-orang yang beriman pada Allah dan pada hari kiamat. Jadi kita orang yang beriman ni tuan-tuan, kita kena jaga. Anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri kita. Habis tu cukup dah kita saja. Ambil lepas tak kepala tak betul pergi surau. Bagi pelepah diri kita cukup dah. Tak cukup. Anak-anak kita, bini kita, apa cerita? Tak apa lah. Tak apa. Saya, ayah jadi wakil. Maknya anaknya duduk di rumah, jaga anak-anak. Abang pergi mengaji masjid. Nanti apa ustaz cakap, abang balik, abang cerita balik kat mak. Mak, hari ni ustaz mana tahu cakap bunyi pelak, bunyi pakai timur dekat. Cakap begini, anak kita kena begini, kita ni ayah kena begini.
Oh, dia baca kitab ni yang ditulis oleh Dr. Fatah Yakan. Jadi abang tak banyak benda yang abang ingat. Adalah 2-3 poin abang ingat. Jadi abang ingat abang nak kongsi lah. Mari semua. Anak mari semua. Duduk sini, ayah nak cerita ni. Ayah tak ingat ayat apa tadi tahu. Ayah tak baca ni. Tapi maksud dia lebih kurang begini ya. Oh, kalau ada begitu alhamdulillah. Kalau ada gitu kira alhamdulillah. Tuhan tanya esok, ni ngapa bini mu bengong tak reti-reti lagi ni? Tak cerdik-cerdik lagi ni? Pasal apa? Tuan-tuan, saya datang ni bukan nak marah tuan-tuan dak lah. Tapi jenis cakap kasar sikit. Aku tak tahu cikgu Rahim panggil aku. Nama cakap kasar sikit. Dan ni ngapa ni tak cerdik-cerdik lagi lama dah mengajinya? Dengan ustaz ni mengaji kitab ni buka tak cerdik-cerdik. Allah tak tanya kita cerdik tak cerdik. Allah tanya kita ngaji ke tak? Tu je. Ni anakmu ni tak reti-reti lagi ni. Tak tahulah ya Allah. Aku ngajar dah. Tarikh sekian-sekian. Malaikat buka file. Oh buka. Betul dia mengajar anak dia. Tapi anak ni lembat sikit. Mana tak? Selesai tuan-tuan. Beres kerja kita. Akhirat esok nafsi-nafsi. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat tuan-tuan, hari yang di mana tidak ada guna lagi anak pinak. Anak ramai pun tak ada guna. Bahkan anak yang ramai itu takut jadi fitnah pada kita pula. Kita ingat dengan pahala yang kita bawa banyak, sembahyang kita, baca Quran kita, puasa kita, sedekah sedikit sebanyak kita. Oh, lepaslah aku nak masuk syurga. Isteri panggil, abang tunggu. Nak mana bang? Oh, abang masuk syurga nanti tu bang. Mana boleh masuk syurga? Kawan dah lepas hari ni. Ayo dia tak lepas lagi. Mana abang boleh masuk syurga? Selagi mana isteri tak masuk syurga, suami tak boleh masuk syurga. Main-main. Waktu tu isteri dengan kita gocong lah. Abang yang salah. Mana pula aku salah? Isteri tuduh kita pakat bela diri. Belalah diri kita. Waktu tu tuan-tuan, kasih sayang tak ada. Masa di hadapan mahkamah Allah, masing-masing pakat nak lepas diri sendiri. Nabi cerita apa dia? Kalau adalah orang perempuan tu ada anak dalam satu peperangan, Nabi dan para sahabat tengok ada seorang perempuan ni terpisah dengan anak dia. Lilau perempuan ni cari anak dia. Akhirnya bila perang tamat, jumpa balik anak tu, dia peluk, dia cium anak dia ni. Saya risau, anak dia takut mati. Nabi tanya pada para sahabat, mu tengok tak tu? Mu agak-agak, ibu tu sanggup tak campur anak dalam api? Mu agak-agak lah. Sanggup ke tak sanggup? Ibu hak macam tu, dia jumpa anak dia ambil anak dia punggai dalam api. Dia sanggup tak? Nabi kata, mana ya Rasulullah, tak nyamak. Alamkan pisau sekejap tu pun relilau dia mencari anak. Bila dapat anak dia, cium lah anak, habis cium. Nabi kata, esok di hari kiamat, mak tu lah yang akan melepaskan diri dia sehingga sanggup mencampurkan anak dia dalam api neraka. Orang takut tuan-tuan tengok api neraka. Kita baca dalam surah Yasin, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Bila mana orang-orang yang banyak dosa dihadapkan depan Allah, Allah tunjuk pada dia, ni hamuan kamu, dosa kamu banyak. Tunduk kepala mereka, tak boleh angkat, malu, takut. Rabbana absarna wa sami'na. Ya Allah, tolong aku ya Allah. Aku nampak dah syurga, aku nampak dah neraka lagu mana. Allah, teruknya. Kami dengar dah ya Allah macam mana seksanya penghuni neraka. Aku tak mahu ya Allah masuk neraka. Ni esok bila depan Allah, Tuhan cerita dah.
Situasi yang akan berlaku ni pada kita semua. Inilah keadaan. Kalau kita rasa kita setakat nak lepas diri kita, jangan agak tuan-tuan. Lagi ramai anak, lagi banyak ujian yang Allah beri pada kita. Jadi nak selamat macam mana? Anak kita jadi anak soleh. Anak kita jadi anak soleh. Tak cukup kalau kita seorang saja soleh, biar anak kita pula jadi anak soleh. Pakatlah baru anak pelan-pelan lirik. Mula-mula memang dia payah. Dia pula jumpa dengan kawan-kawan kat luar tu. Oi, hang bawa basikal. Oh, basikal baru ah. Main aku try ah. Dia main basikal tu. Lepas maghrib dia main basikal tu. Orang azan isyak baru dia masuk. Ayah berjalan. Tak nampak pun tadi masa ustaz kuliah. Ada ayah kat luar, kat atas kursi luar. Biasalah budak-budak. Lama-lama kita cerita sikit, dia faham. Dia jinak lah. Dulu saya pun kecil-kecil, masjid ni bukan lari. Bawa terlebih satu, terlebih cicak. Bukan dengar orang mengajar. Duk lari sana, lari sini. Biasa lah budak-budak. Tapi lama kelamaan tu kecintaan pada masjid tu ada. Jangan jadi orang yang alergik dengan masjid. Nak masuk pagar masjid ni dia punya ketang. Pasal apa kita nak pergi masjid tau? Mana masuk waktu lagi? Seolah-olah bagi dia masjid tu tempat orang semayang. Kalau tak ada waktu semayang, tak boleh masuk masjid. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita tengok orang muda kita telah diambil alih tenaga mereka oleh orang-orang jahat untuk merosakkan masyarakat Islam itu sendiri. Orang muda kita hak jadi perosak kepada masyarakat Islam. Bukan nak membangunkan Islam, tapi menjahanamkan Islam. Inilah Dr. Fatih Yakan kata apa? Pemuda-pemuda yang akhlaknya sebagaimana akhlak buruk monyet. Perangai macam monyet. Bukan sini nak cerita. Dr. Fatih Yakan kata, dia bimbang. Dia yang hidup di Tripoli, Lebanon, tengok masyarakat Arab di sana, pemuda-pemuda sana rosak, perangai macam monyet tuan-tuan. Ini tengok lagu mana panggil monyet. Ni monyet ni cerita Azhar apa tu? Zaman-zaman Bani Israel yang Allah sumpah, kunu qiradatan khashiin. Jadilah kamu hei orang-orang yang kufur, bangsa monyet yang hina. Tak nak buat macam mana tuan-tuan. Saya minta maaf lah cikgu pula. Kadang-kadang saya mengajar pelajar di politeknik. Saya mengajar di politeknik. Ustaz mengajar di politeknik adik-adik. Kita mengajar subjek titas tamadun Islam. Bila kita mengajar murid-murid, tanya balik budak-budak hang baru lepas SPM, kamu belajar sejarah nak di sekolah tak? Belajar ustaz. Berapa tahun mau belajar sejarah? Lama ustaz, 5 tahun belajar sejarah. Daripada sejarah manusia sampailah kepada sejarah selepas kemerdekaan. Tak itu. Masuk pula sikit tentang sejarah Asia Tenggara. Mu tahu tak mengapa belajar sejarah? Tahu ustaz? Tapi wajib belajar. Kalau tak lulus SPM. Rata-rata tanya, bingung lah, tak tahu belajar sejarah. Mu tahu tak pasal apa mu belajar matematik? Tahu tak? Pasal kita nak kira duit, nak itu, nak dia tahulah. Habis tu mu belajar sejarah buat apa? Entah. Sebahagian daripada silibus yang perlu kami ambil. Apalah tu. Tapi bila masuk di politeknik, kita bercakap atas dasar mahasiswa, atas platform education pentas terbuka ini. Kita belajar tentang tamadun Islam bercanggah dengan apa yang dibelajar di sekolah. Baik. Cikgu di sekolah ajar lain. Di universiti ajar lain. Di politeknik, IPT lah, Pusat Pengajian Tinggi ajar lain. Bila kita mengajar titah budak-budak yang non-Muslim, budak India, budak Cina, kita tanya pasal sejarah manusia. Kamu orang Cina, siapakah manusia pertama yang dijadikan oleh Tuhan? Tak ada jawab. Memang tak ada jawapan.
Tanya Cina, hak Buddha, memang tak ada jawapan. Tanya Hindu, budak India, macam-macam versi. Tapi majoriti kata kita ni encik asal daripada monyet. Pasal alam ni dia semula jadi. Kalau kita belajar, alam semula jadi. Sebut alam semula jadi pun dah salah. Mana boleh kata alam semula jadi? Ingat alam ni jadi sendiri ya? Oh, kita ni dulu ada letupan Big Bang. Lepas planet ni meletup, barulah terjadinya bumi. Bumi ni dia bergerak, dia jadilah macam-macam binatang. Dan daripada binatang tu ada jenis makhluk, nama dia monyet, yang melalui proses perubahan evolusi jadi manusia. Macam kita hari ni. Oh, kita asal beruk. Oh, mu beruk, aku tak beruk. Terus-terus, mu lah beruk, aku tak mengaku aku beruk. Kami orang Islam, kata budak Islam, siapa asal-usul kamu? Kita daripada tu ada. Oh, go. Habis tu belajar di sekolah, belajar paleolitik, mesolitik, neolitik. No, candi lembah bujau. Hari ni orang duk pecah ni. Jadi isu lah di Kedah. Pecah dan candi lembah bujau. No, di Lenggong, Perak Man. No, di Gua Niah. Kita mengkaji daripada sumber-sumber arkeologi, sumber-sumber artifak-artifak. Daripada inilah kami membuktikan bahawa manusia ni memang ada manusia prasejarah. Sebelum tibanya keadaan manusia moden ni, ada manusia prasejarah. Yang mana manusia prasejarah ni, dia punya tengkorak mirip macam beruk. Dan macam mana anak-anak kita tak perangai macam beruk? Duk belajar sejarah, mereka tutup nenek mereka beruk. Islam ni tuan-tuan cukup jaga bab nasab. Bayangkan seorang budak yang tak tahu asal usul dia. Pasal apa budak tu nakal sangat? Biasa budak tak tahu nasab. Tak siapa mak bapak dia tahu. Orang jumpa tu baru keluar daripada rumah kebajikan masyarakat. Memang budak-budak yang tidak ada background, tak tahu asal usul, perangai dia perangai hidup. Itu sekadar manusia yang dia tak tahu mak bapak dia di mana. Cuba bayangkan bila manusia itu merasakan mereka itu asal daripada buruk. Perlukah mereka berperangai sebagaimana manusia yang bertamadun? Buat apa? Dah kita ni memang buruk. Muslimin muslimat rahimakumullah. Inilah agenda yang dibuat, yang Dr. Fathayatkan karang kitab ni. Takut orang-orang muda ni pahaman evolusi Charles Darwin ni satu dunia pakat percaya. Baik Hindu, baik Kristian, baik Buddha, bahkan Islam sendiri pun ramai percaya pada konsep evolusi. Dah nu Quran kata wa 'allama adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah. Allah ajar pada tu Adam tu, manusia hebat, segala macam ilmu. Dan Allah suruh Adam, Adam, tunjuk sikit kehebatanmu pada malaikat. Sampai malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sampai malaikat tak kata apa. Allahu akbar, maha sucimu ya Allah. Kita ni hak selama ni macam-macam sangka keadaan. Hebatnya makhluk yang Allah nak jadikan sebagai khalifah atas muka bumi ni. Cerdiknya ada, aku pun tak tahu benda ni. Ya Allah, sikit benar ilmu yang kau beri pada kami. Tu tuan-tuan, doa orang-orang tawaduk, doa yang dibacakan oleh para malaikat nak jadi diri kita ni diri tawaduk, tak sombong dengan ilmu. Kita ni kadang-kadang, oh aku ni ngaji tinggi dah, nak belajar apa lagi? Mak, saya belajar sekolah mak, fizik belajar, biologi belajar, nak belajar apa lagi ustaz? Oh, jangan sombong. Malaikat pun tak sombong. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita
Kita tak nak remaja hari ini jadi remaja monyet satu. Dan Dr. Fatayatkan kata, yang kedua, dia tak nak orang muda-mudi hari ini dirosakkan oleh tangan-tangan jahat, laknatullah, jadi remaja, pemuda-pemudi pondan. Pondan. Pasal apa kita kata muda-mudi kita hari ini pondan? Betul tuan-tuan, memang pondan. Penakut nak amboi. Tengok benda mungkar, tak berani nak cegah. Tak berani. Pemuda kita hari ni, kalau betul-betul gentleman, kita ambil contoh mudah. Mu nak lah anak orang tau. Mu nak anak orang. Pasangan. Kita orang lelaki minat perempuan. Orang muda, naluri nak bercinta dan mencintai serta dicintai. Dah mu dah ready ke nak nikah? Tak ready lagi. Habis tu yang mu pergi couple dengan anak Pak Imam siapa? Macam mana ustaz saya sayang dia, dia sayang saya. Tok Imam tahu tak? Tak tahu. Tak tahu mampu kan ustaz. Tok Imam garang tu. Dah mu tahu tak mu tak mampu lagi nak kahwin. Yang mu pergi cinta, pergi couple dengan dia pasal apa? Duk dayuk dengan telefon malam-malam, duk chatting dalam Facebook buat apa? Kalau benar mu gentleman, pergi jumpa Tok Imam. Tok Imam, saya lah Samad tu. Hak kawan dengan Lemah Saya berkenal dengan anak Tok Imam Berani? Tak berani. Jahat lah ke? Kita jagalah anak kita ni besar-besar. Kita cakap dengan orang Kuling ni, orang mana? Sebelah Serau. Tengok cerita Kuling tau. Siang budak 13 tahun, janda termuda di Malaysia kot. Kerja apa itu? Duk buat munah anak orang siapa? Kita jaga anak perempuan kita dari kecil.